Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita laksanakan kewajipan kita solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pandukan kitab Syarah Ummul Barahim karangan Al-Imam Sanusi rahimahullah taala. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. InsyaAllah kita sambung perbahasan mengenai hukum. Sebelumnya kita dah bahas tentang hukum syarak, apa itu hukum syarak dan pembahagiannya. Kemudian hukum adat. InsyaAllah pagi ini hukum akal. Wa ammal hukmul aqli fahuwa ibaratun amma yudrikul aqlu subutahu atau nafyahu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wada'il wada'. Adapun hukum akal, maka ialah suatu ibarat, satu ungkapan amma yudrikul aqlu subutahu, terhadap apa yang dicapai, diperolehi oleh akal akan sabitnya perkara tersebut, atau nafyahu, atau penafiannya akan perkara tersebut, min ghairi tawaqqufin ala takarrur, tanpa berpijak, bergantung kepada pengulangan, wala wada'il wada', dan tidak pula perletakan yang orang yang meletakkan atau membuatnya. Di sini ada isyarah terhadap perbezaan antara hukum akal dengan hukum adat dan hukum syarak. Dia kata min ghairi tawaqqufin ala takarrurin, tanpa berpijak, berpegang, bersandar kepada perkara itu secara pengulangan. Maka itu menunjukkan beza antara akal dengan adat. Hukum adat ni kita hukum secara pengulangan. Setiap hari kita tengok api itu membakar, kita kata api hukumnya membakar. Adat, setiap kali kita makan kenyang, kita kata hukum adat makan kenyang. Dan setiap hari kita melihat pisau itu memotong, kita hukumkan secara adat pisau itu memotong. Tapi akal mengatakan tidak. Akal mengatakan tidak. Setelah dibuat pengkajian lah secara mendalam, maka hukum akal ni dia tidak bergantung pada pengulangan. Akal kata api tak bakar, dan disokong oleh syarak pula. Syarak bagi satu contoh, Nabi Ibrahim campak dalam api dan bakar. Pisau tak memotong. Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, lalu kan pisau yang diasah tajam di atas leher Nabi Ismail AS yang dibaringkan di tempat penyembelihan tanduk. So nanti dia ada hubungan antara hukum akal dengan hukum syarak. Itu dia punya inilah isyarah dia nak menunjukkan beza hukum akal dan hukum syarak. Asal di hukum akal dan hukum adat. Kemudian wala wada'il wada', dan tidak pula hukum yang dibuat, diletakkan oleh di sini wada'nya, kalau kita kata syarak, mana syarak lah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum syarak ini satu perletakan, asalnya tak ada, asalnya tak ada. Lalu dibuat hukum, diletakkan, dibentuk, digubal hukum tersebut. Itu hukum syarak yang
yang kita kata ghalibnya atau kebiasaannya kita akan sandarkan hukum syarak itu kepada hukum fiqh. Padahal sebenarnya perkara akidah pun termasuk dalam fiqh atau syariat, termasuk dalam syariat juga. Cuma dari sudut tuntutan untuk kita mentasdikkan, membenarkan, beriman, percaya, yakin, beriktikad akan akidah tersebut atau mu'taqad tersebut, perkara yang diiktikadkan. So di sini sangat-sangat penting untuk seseorang itu memahami asas perbezaan antara akidah dengan fiqh. Walaupun kedua-duanya itu syariat, cuma kebiasaannya dia sebut syarak, syariat itu dia pergi pada fiqh biasanya. Akidah ini realiti. Selalu saya ulang ini lah supaya faham betul. Akidah ini realiti. Allah Ta'ala beritahu tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang maha berkuasa, akulah yang maha mengetahui, aku yang cipta langit dan bumi ini. Dan Allah Ta'ala dan sebagai segala sifat-sifat dia. Aku tidak ada anak, aku tak beranak, tak diteranakan. Itu realiti. Dia bukan satu perletakan hukum yang dibuat-buat. Berbeza dengan syarak fiqh. Fiqh ni semayang tak wujud. Kita disuruh semayang. Kita disuruh, diperintahkan untuk mewujudkan semayang. Kalau kita tak semayang, tak ada semayang. Kita disuruh puasa. Puasa wujud. Dibeli kat pasar sekilo puasa, dibeli kat pasar semayang 2 kilo. Dan kita kena buat. Dan kita dilarang untuk memompak, membunuh, berzina, mencuri dan sebagainya. Tuntutan. Tapi akidah dia realiti. Kalau Allah tak bagi tahu dalam Quran Allah tu satu, maknanya Allah bukan satu. Kalau Allah tak bagi tahu kata dia pencipta bumi, dia pencipta langit dan bumi, maknanya Allah bukan pencipta langit dan bumi. Faham? Akidah ni realiti. Sebelum Quran diciptakan, sebelum Quran diturunkan, atau kita lain, atau bahkan sebelum Nabi Adam diwujudkan, maka Allah bukan Tuhan. Allah bukan satu. Allah bukan Esa, Allah bukan Qadir, Alim, Sami', Basir, bukan. Setelah Quran turun begitu, baru Allah itu satu, baru Allah itu kuasa. Itu ya, salah. Satu perfikiran itu salah. Akidahnya realiti. Kita kena singkapkan realiti itu. Itu dipanggil hukum akal. Hukum akal ni dia bukan menghukumi perkara tersebut sehingga perkara itu jadi wujud. Dia singkap saja. Hanya menyingkap realiti. Hukum akal. Bahkan akal juga menyingkap hukum wadai. Kalau orang tu tak tahu solat wajib, dia pun takkan solat. Dia singkap, solat wajib dengan akal dia. Bila dia tahu solat itu wajib dan dengan syarat-syarat dia, baru dia solat. Dan akidah bila dia tahu, Tuhan ni satu punya, baru dia ikrar, baru dia tasdik. Tuhan ni satu. Itu peranan akal. Tak ada akal, tak ada realiti pun dia tak tahu, perintah, tuntutan pun dia tak tahu. Macam orang gila. Orang tak nak akal, orang gila. Macam mana dia nak singkap, macam mana dia nak berfikir. Jadi akidah ni sebenarnya dia bagi tahu kita realiti. So perintahkan kita supaya kita percaya. Jadi adakah kita akan percaya bulat-bulat begitu saja? Manusia ni dia ada akal, dia tak mudah menerima sesuatu perkara begitu sahaja. Dia mesti akan fikir betul ke? Kalau dia boleh menerima begitu saja, senang kan kita juga jom masuk Islam. Okey, kebanyakanlah nanti selamat masuk Islam . Okey.
Okey, boleh. Bila bab akidah ni bahaya ni. Jangan fikir apa akibat dia kalau dia percaya. Kalau dia percaya Tuhan itu satu, atau dia tukar agama dia, apa akibat dia? Kalau orang yang ada akal dia fikir, jangan fikir. So itu sebenarnya fungsi akal. Akal ni masdar talaqi untuk makrifat, sumber penemuan bagi pengetahuan. Akal. Tanpa pengetahuan, tanpa akal, kita takkan tahu apa betul. Baik itu fiqh, baik itu akidah. Bezanya akidah itu realiti yang diberitahu kepada kita. So kita akan nilai. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau kami dengar dan kami mikir, dan tentu kami dah masuk dalam neraka sa'id. Pasal apa dia masuk neraka sa'id? Tak fikir. Tak mau dengar dakwah Nabi-Nabi, dan tak mau fikir. Lau kunna nasma'u aw na'qilu, kalaulah kami dulu kat dunia dengar dan kami na'qilu, guna akal, ma kunna fi ashabis sa'id, dan tentu kami tak akan berada dalam neraka sa'id. Tiap-tiap malam kita baca itu peranan akal. Peranan akal menyebabkan orang itu boleh duduk neraka ataupun syurga. So kita tak boleh mesia-siakan akal yang Allah bagi ke kita ni. Peranan ni besar. Terutamanya dalam akidah. Terutamanya dalam akidah. So akal ni dia menyingkap dan dia akan menghukumi. Dalam ilmu mantik dia akan tasawur dulu, dia akan gambarkan betul Tuhan tu apa dia. Lepas tu dia cipta langit, dia wujud, dia satu, tak boleh dua, tiga. Dia tasawur dulu. Lepas tu baru dia tasdik. Dia tasdik, dia benarkan. Betul lah, Tuhan tak boleh dua. Mustahil Tuhan dulu. Syarat datang beritahu, wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi tahu je, bagi tahu, wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah pencipta langit bumi, Dia Maha Kuasa. Taatlah Dia, berimanlah kepada Dia. Itu tuntutan. Berimanlah, percayalah. Kalau tak, siap apa? Ya, akhirat kamu mati, tunggulah neraka selamanya. So akal pun, bahaya juga kalau aku, kalaulah betul. Kalau betul apa yang diberitahu ni, mati aku kena bakal selamanya. Kalau tak betul pun, kalau tak betul pun, aku beriman, apa jadi? Tak ada apa pun. Macam etis ni, kalau mati habis kan? Mati habis, tak ada apa pun. Itu yang Madidat, kisah Madidat masyhur lah. Etis tu tanya almarhum Madidat, katanya apa perasaan kamu apabila kamu mati nanti, kamu dapati tak ada kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka, Tuhan tak ada. Kamu tidak jawab, perasaan aku taklah seteruk perasaan kau bila kau dapati benda tu ada. Kau, perasaan aku taklah seteruk perasaan kau bila kau mati kau dapati benda tu ada. Ya Allah, aku paling pun itu pun dia dah silap lah. Etis tu dah silap. Mana boleh orang mati merasakan? Boleh orang dah mati tu sedang rasakan, dia rasa tak ada lah aku, tak ada, aku dah mati balik. Dah mati nak rasa apa lagi? Kalau ikut kepercayaan dia lah kan, etis tu dah mati habis. Habis tu macam mana dah mati nak rasa apa lagi? Mati-mati dah tak rasa apa lagi. Kalau etis punya kepercayaan, nak rasa jadi hidup balik. Hidup boleh tengok, tak ada kubur pun ibu yang Madidat, Islam ibu, tak ada kubur masyarakat. Lepas tu apa? Mati balik. Madidat kata, kalau lah tak ada pun, taklah seteruk perasaan kau bila kau dapati kau mati, benda tu ada. Ada kubur masyarakat yang siang kau surga ke sana.
Tapi Imam Ghazali kata, orang bijak ni yang ada akal, bila dia diberi satu amaran, adakah dia akan langgar dia? Macam mana fikir? Boleh rumah kan? Boleh rumah, dia lagi jiran kata, tadi aku nampak ada ular besar masuk rumah kau kan? Ada gigi kata, lah, jiran aku penipu lah. Ke kita pun, betul ke? Betul, nampak ada ular masuk. So kita akan, apa kita buat? Orang yang bijak dia takkan masuk, dia akan fikir, betul ke ni? Betul, apa nama? Okay, tak apalah, call bomba. Jadi orang tak ada lah apa. Bagi bomba, maknanya dia terima berita tu, dia tak masuk dalam rumah tu, dia terima berita tu, panggil bomba. Bomba datang cek-cek punya, tak ada. Mungkin ular-ular lagi, tapi mungkin tak ada masuk pun. Tidak tu mungkin, tak tahulah yang lain ke apa ke. Tak apa pun, bomba pun tak marah. Tapi kalau, tak percaya lah. Bila aku ni tipu, masuk, nangkap ada ular betul. Macam mana? Sebab tu bila utusan Allah beritahu, wahai manusia, kamu ni tak nak lagi mati. Lepas mati ada kubur. Ada soal dalam kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka. Kalau kamu beriman, selamat. Kamu tak beriman, siapa? Dewa je. So orang yang berakal ni, dia betul. Jadi akidah ni, dalam kita akan belajar, kita akan guna akal kita, fikir betul dan betul. Syarat tak beritahu lah benda kita dia sekarang nak terima, tak terima. Bahkan bukan kita je, semua manusia. Akidah ni untuk manusia, bukan untuk umat Islam sahaja, untuk semua manusia. Manusia tu kalau dia bijak, dia mikir, dia akan selamat. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna biasa besar. Dengar, kami fikir, dan tentu takkan berada dalam neraka. Tapi kena fikir dengan cara yang betul. Ada juga yang fikir tapi salah cara fikir dia pun membawa kepada natijah atau hasil yang salah juga. Ada juga yang Islam salah fikir. Ini tak betul juga. Sebab itu diajar macam mana kita nak berfikir dengan cara yang betul dalam akidah. Fiqh tak payah fikir. Fiqh tak payah fikir. Betul ke itu semayang zuhur 4 rakaat? Aku macam tak percaya. Aku rasa tak logik semayang zuhur 4 rakaat, sepatutnya 10 logik. Fiqh 4 rakaat okey. Nah, main. Macam mana nak buat? Macam ni. Kenapa nak angkat macam ni? Tak boleh ke aku angkat macam ni? Macam ni ke? Angkat tangan macam ni ke? Kenapa kena letak kat sini? Kenapa letak kat sini? Boleh letak kat sini. Allah Akbar. Boleh? Fiqh enak tu. Sebab bila dia dah percaya ini adalah Al-Quran, kalam Tuhan yang kau percaya itu, yang bawanya utusan dia, dan dia suruh semayang 4 rakaat. Apa semayang? Apa yang nak fikir? Akidah ada akidah nak fikir. Betul. Sebab apa? Ada orang kata Tuhan dia lain. Betul. Ada agama lain kata Tuhan dia yang, agama tu pula kata Tuhan dia yang. Itu pun satu Tuhan yang betul. Alhamdulillah kita memang tak percaya kan soal ini. Tapi ada orang murtad kan? Ada orang boleh murtad tak? Agak-agak kenapa dia murtad? Agak-agak kenapa dia? Maksudnya adakah dia kita andaikan dia fikir agama ni sama je kan, masuk agama apa pun nanti selamat lah. Yang penting buat baik. Agama semua sama, agama semua buat baik. Nanti bila dia masuk ke agama Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, sana adalah Tuhan Buddha punya syurga neraka. Aku buat baik, Tuhan Buddha tu bagilah aku syurga dia. Puasa agama Hindu ke, nanti Tuhan Hindu tu bagilah syurga dia. Macam tu. Maksudnya ada banyak lah bila mati nanti Islam dengan agama dia, dengan Tuhan dia, buat hal dia. Ada dia syurga neraka, seksa tu semua. Tuhan Hindu dengan mengikut-ikut ni ada syurga neraka di sini. Tuhan macam tu ke? Akal ni sebenarnya yang waras, akal yang mustahil. Sebab apa? Duduk di bumi yang sama, beratapkan langit yang sama,
disirami hujan yang sama, tiba-tiba dekat akhirat lain pula, ada syurga neraka Tuhan lain, ada syurga neraka. Kira Allah tu macam komiti-komiti, Allah ketua, ada Tuhan muda, Tuhan tu buat persidangan. Betul. Orang yang ada akal dan bijak, dia akan tahu mana yang betul, mana yang tak betul. So itu makna hukum akal. Akal tak menghukumi sebenarnya. Maksudnya dia bukan menghukumi untuk membuat satu hukum baru dalam akidah. Tak. Seperti mana syarak. Syarak pun Allah yang buat sendiri. Solat tak ada, puasa tak ada. Allah suruh kita sembahyang, suruh kita puasa. Tapi akidah, Allah beritahu realitinya aku ni Tuhan, aku satu, aku maha kuasa. Kau kena percaya. Sebab akidah akan disuruh kita membenarkan, dalam bab fiqh kita disuruh melaksanakan. Melaksanakan. Waktu kita kena tahu hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Bila orang dia tak tahu hakikat sebenarnya, macam-macam lah. Akidah tak boleh guna akal, macam keluar statement. Itu nak guna apa? Dia tak boleh guna akal. Guna syarak saja. Syarak bagi tahu dia. Syarak ni hanya memberitahu tentang segala perkara, sama ada benda itu realiti akidah atau syar'i tuntutan. Kita yang benar gunakan betul ni. Kalau betul pun kita terima. Itu yang mengenal kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asal saya. Boleh ya? وهذا الحكم الثالث هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة. Dan hukum akal yang tiga inilah yang akan kami jelaskan dalam pembahasan asal akidah. Allah hanya syarak, hanya beritahu kita, so kita akan hukumkan, akal kita akan hukumkan sama ada benda itu wajib atau mustahil atau harus. Tuhan wujud, Tuhan itu wujud, wajib ke mustahil ke harus. Tuhan satu, wajib ke mustahil ke harus. Sebab akal dia hukum tiga tu je. Wajib maksudnya dia boleh diterima akal mesti. Mustahil mana tak ada, tak mungkin. Harus boleh, ia boleh tidak. Tiga je hukum akal. فقولنا الحكم العقلي احتراز من الشرع والعادي وقد عرفت معناهما. Maka perkataan kami yang kami katakan hukum akal itu mengecualikan hukum syar'i dan hukum adi. Sungguh kamu telah pun mengetahui makna kedua-duanya, iaitu hukum syarak itu apa, hukum adat itu apa. Kita nak bahagian hukum syarak ni Allah yang tetapkan. Nabi Rasul-Rasul sampaikan. Ulama mustahil tolong sempurnakan saja. Mustahil kita buat hukum. Hukum syarak Allah, Nabi sampaikan. Habis itu ada 4 mazhab macam mana pula. Yang ni kata wajib, yang ni kata apa tak wajib, yang ni kata sunat, yang ni kata tak sunat. Dia orang boleh buat hukum ke? Dia tak buat hukum. Dia menyingkap juga hukum. Sebenarnya sengaja Allah Ta'ala buatkan beberapa hukum itu samar-samar. Allah buat. Yang mana yang jelas-jelas. Biasanya asas jelas. Sembahyang subuh 2 rakaat jelas, tak ada sama-sama lagi. Tapi adakah kunut itu sunat atau tidak? Itu dah ada dah hukum dia. Tapi masih sama. Itu Allah bagi tugas sikit, bagi peranan sikit kepada ulama untuk tengok siapa yang boleh tahu hukum sebenarnya kunut subuh tu yang lebih tepat tu sunat ke tidak. Maka Imam Syafi'i kata sunat, dalil aku gini. Yang Hanafi kata tak sunat, dalil aku gini. Siapa yang betul? Nanti tunggu di akhirat. Allah akan judge nanti siapa yang betul, siapa yang salah. Itu bukan bermakna hukum tu tak ada lalu dibuat oleh mustahil.
dah ada dah, tapi disamar-samarkan, disembunyikan istilah dia, supaya bagi peluang tidak ulama nak buat apa, semuanya jelas, tak ada ulama. Ulama dari segi dia hafal benda tu, dia tahu lebih daripada yang tak tahu betul dia. Ulama macam-macam tahap meningkat. Maknanya hukum-hukum yang berlaku dia boleh keluarkan fatwa. Tapi bukanlah dia keluar fatwa maknanya dia wadah itu, dia yang buat hukum tu dah. Dia hanya menyingkap. Dia hanya menyingkap saja. Faham? Itu hukum syarak. Hukum adat kita sendiri hukum lah. Hukum adat tak payah Nabi, tak payah Rasul, kita sendiri hukum. Hari-hari kita buat benda tu, kita hukum kan. Itu hukum adat ini untuk kegunaan kita hidup di dunia saja. Lapar nak buat apa, kau banyak pokok punya. Kau ni itu banyak pokok punya. Kita buatkan tolak. Hukum adat ni semua orang boleh experience lah, mengalami hidup dia tahu kan. Itu hukum adat. Dan ada hubungan antara tiga-tiga hukum tersebut lah. Wa qawluhu yanhasiru fi thalathati aqsamin, yani anna kullama yutasawwaru fil aqli ay yudrikuhu min zawatin wa sifatin wujudiyatin aw salbiyatin aw ahwalin qadimatin aw hadithatin la yakhlu an hadhihi thalathah al-aqsam. Dalam perkataannya, maksudnya di sini qauluhu, dia kata perkataan dia, sedangkan dia itu dia juga. Kitab ni sebenarnya dia dua dalam satu, iaitu syarah, matan dan syarah. Matan tu isi penting lah. Syarah tu dia menguraikan isi penting. Dulu ni Imam Sanusi, tapi dia seolah-olah dia terjerit, dia buat macam orang lain. Tapi dia juga sebenarnya. Jadi dalam matan tu dia kata terbatas kepada tiga bahagian. Hukum akal ni tiga je. Yang ni yang dia maksudkan itu anna kullama yutasawwaru fil aqli. Sesungguhnya setiap perkara apa saja yang digambarkan di dalam akal, ai yudrikuhu, iaitu apa yang dicapai, diperolehi oleh akal, min zawatin wa sifatin, daripada zat-zat atau sifat-sifat. So akal dia boleh tasawuf, dia boleh gambarkan dua benda je. Digambarkan zat atau digambarkan sifat. Kalau di dunia ni jisim, Arab ni sifat jisim, istilah dia. Zat atau sifat atau jisim atau benda, samalah zat, jisim, benda sama. Cuma nanti pembahagian, ada zat yang berjisim, ada zat yang tak berjisim, itu ada nantilah pembahagian. Ini secara umumnya akal dia boleh gambarkan zat, benda, jisim atau sifat bagi zat, benda, jisim tersebut. Perbuatan, adakah perbuatan akal boleh tasawuf? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Perbuatan, sebab perbuatan itu dia sebenarnya tak wujud pun. Perbuatan itu i'tibari, dia tak wujud, dia bukan wujudi. Semua perbuatan dikembali ke dua je, harakat atau sukun, pergerakan atau diam. Sembahyang subuh tu boleh kita berdiri tegak, kita baca, kita bergerak menuju ke satu posisi yang kita panggil rukuk, kemudian kita bergerak lagi satu posisi yang namanya i'tidal, kita bergerak sampai satu lagi posisi namanya sujud, dan kita ulang-ulang. Akhirnya semua itu dipanggil solat subuh. Perbuatan dia amrun i'tibari, dia bukan wujudi. Dia ada benda yang wujudi, benda yang i'tibari. Benda yang wujud. Wujud macam meja yang wujud, diri kita wujud, botol yang wujud, kapet yang wujud, tiang yang wujud, itu betul-betul wujud. Solat wujud ke tak? Kalau wujud, pinjam solat. Boleh tunjukkan solat subuh tadi? Tunjukkan tadi. Boleh tak? Tunjukkan saya solat subuh tadi. Tak ada lah. Apa lah? Kita dah buat. Okay?
benda yang wujud. Tapi kita yang salah wujud kan? Kita yang salah wujud. Jadi akal dia meningkat zat dan sifat. Contohnya sifat putih. Akal boleh mahu tu dinding tu putih, kubah tu warna emas, warna gold, meja warna coklat, karpet warna pink, ada merah ada. Dia boleh tasawur gambarnya. Peringkat pertama akal dia tasawur. Ada dua jenis tasawur. Satu tasawur yang melalui panca indera. Sampai dia tengok, dia gambarkan. Dia dengar, dia gambarkan. Atau dia bau, dia gambarkan. Tapi tak digambarkan. Bau musangking boleh gambarkan. Atau dia rasa, dia boleh gambarkan. Maka dia boleh faham mesin mana sebenarnya. Itu benda-benda bila sampai je melalui panca indera yang 5 ni, ataupun falsafah kata dia yang 6, tapi ada sunnah kata dah itu yang 6, akal bukan panca indera batin. Itu pembahasan lain. Maka tasawuf gambarnya. Lepas tu tasdik. Lepas tu tasdik. Tasdik inilah menghukumi. Dia akan menghukum. Contohnya satu orang makan nasi lemak. Makan nasi lemak. Sebenarnya macam okey, sedap. Soalnya lagi tak sedap lah. Macam mana kau kata sedap? Aku makan tak sedap pun. Lidah kau tak betul. Contoh lah. Seorang makan nasi lemak, seorang kata sedap, seorang kata tak sedap. Saya nak tanya, nasi lemak itu sedap ke tak? Hakikat nasi lemak itu sedap ke tak? Itu nisbi. Ini benda relatif. Benda yang relatif. Relate kepada orang tu. Bagi orang tu sedap. Bagi orang yang kata sedap, sedap. Bagi yang kata tak sedap, tak sedap. Itu akal hukum secara relatif. Tapi kalau nasi lemak dia putih, rasanya dua-dua setuju kot. Aku punya nasi lemak biru kan? Itu nasi kerabu lah kau ni. Betul, nasi lemak putih mana ada nasi lemak biru. Nasi kerabu yang biru. Tak, dia buat di bubur. Mana biru macam nasi kerabu lah. Itu namanya tiru nasi kerabu. Orang tahu nasi biru semua nasi kerabu. Nasi lemak putih. Ada nasi lemak terbangsa warna hijau. Itu di bubur berwarna. Ghalibnya hukum adat nasi lemak putih. Ini nak bagi tahu akal punya peranan. Maknanya dia akan gambarkan dulu, lepas tu dia akan hukumkan. Kalau buat akidah, okey, dia dengar dua telinga dia. Rasul kata, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Wahai manusia, sungguh Tuhan kamu satu, tidak Tuhan selain dia, Allah. Akan dengar, akan tersebut ilah satu. Ilah tu apa ilah? Dia kena gambarkan ilah tu. Bukan gambar bentuk dia, menggambarkan ilah tu apa. Lepas tu dia akan hukumkan. Betul ke? Betul ke ilah tu wujud? Atau tak wujud? Ataupun ilah ni wujud pun boleh, tak wujud pun boleh. Mana satu? Wajib wujud atau mustahil wujud atau harus wujud. Maksudnya harus wujud atau mungkin wujud, boleh wujud, boleh tak wujud. Itu peranan akal. Maka etis kata, mustahil wujud tu lah. Itu etis punya pasti. Kita telah dipikir kita tak ada. Yang selain etis kata, ya Tuhan wujud. Cuma nanti hilang lah. Siapa Tuhan tu yang merasa tu? Islam kata Allah, yang ni kata itu, yang tu, yang ni kata. Dia mana yang betul? Fikir lagi. Sampai nampak satu keputusan yang solid. Kita pun kecil, aku percaya Islam menang, yang lain semua mengaku. Tasbih bil qalbi. Benar kan dalam hati namanya beriman. Dan dikenai kafirkan, kena takzibkan, dustakan selain Allah. Itu contoh peranan akal. Macam mana akal itu berfungsi. Kemudian dia kata wujudiyatin atau salbiyatin. Sama ada benda tu wujud, maksudnya wujudian wujud, maksudnya isbatkan lah. Atau salbiyatin atau penafian. Atau penafi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tak boleh. Ataupun yang lebih teruk lagi, Tuhan tak ada langsung pada. Itu contohnya.
Itu je. Sama ada dia terima atau dia tolak. Atau sampai satu orang berkata, Tuhan ada pun boleh, tak ada pun tak boleh ya. Aku tak boleh macam mana, ada ke tak ada Tuhan, aku tak suka pun. Pun ada juga tak suka. Macam-macam orang tu. Kalau ketiga-tiga orang tu bertemu agak macam mana? Yang kata Tuhan mustahil, yang kata Tuhan wajib. Seorang yang kata Tuhan ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tiga-tiga ni kita letak satu meja macam. Aku yang akan kata Tuhan tu dia akan bukti lah betul. Secara akal. Kenapa kau kata Tuhan tu wajib itu? Sebab sekian-sekian. Kenapa kau kata mustahil? Sebab sekian-sekian. Kenapa kau kata Tuhan tu boleh ada pun boleh, tak ada pun boleh, sekian-sekian. Tengok. Hujah. Tengok. Akal mana yang boleh menang, yang boleh mengatasi hujah-hujah antara ketiga itu. Ya, tapi janganlah cari yang orang tak sekolah ni ya. Lagi tiga-tiga bergaduh tumpuk. Betul-betul ilmuwan, genius. Letak Imam Ghazali seorang, letak Aristotle seorang, letak Ibn seorang. Tengok. Dia tu ada dalam kitab dibahas. Imam Ghazali contoh oleh Khalifah Imam Ghazali. Tahqiq falasifah. Kitab dia Tahqiq falasifah dibahas. Falsafah kata gini. Aku jawab, Islam jawab gini. Tak orang kita ikutlah kan. Kita dibaca, tengok mana saja. Kan? Tapi sebetulnya kita belajar dengan guru. Pembahasan dia dahsyat, bukan senang. Kita nak buktikan benda yang kita tak nampak. Kita nak buktikan dengan akal benda yang kita tak nampak sekarang. Siapa yang betul? Yang paling simple, yang kecil. Mana Tuhan tunjuk? Tak ada bukan? Tak ada. Kalau betul Tuhan ada, tunjuk aku sekarang. Macam orang Yahudi kan, Narallah al-jahratan, kami nak tengok Allah secara betul-betul, baru kami akan beriman. Apa Allah buat? Bukit tu sinar, malaikat kan bukit tu sinar. Saya tak jaga empat. Okey. Yahudi. Habis gambar dia, siapa bayangkan dulu. Dia akad, dia guna akad. Siapa yang boleh buktikan bahawa Tuhan itu wujud, dia satu? Cuma orang yang open pemikiran dia terima. Tapi ada yang jenis selain akal kita, bukan ada akal saja, kita ada nafsu, ada syahwat, ada macam-macam. Ada orang macam Abu Jahal, dia percayalah Rasulullah tu Rasul, dia percaya Nabi Muhammad tu utusan Allah, Nabi, dia percaya. Tapi dia tak mahu. Itu bab lain, dia sombong. Abu Talib percaya dalam Nabi Rasul, percaya satu bagus, tapi tak mahu terima. Itu bab lain. Bukan akal dia tak betul. Dia dah percaya dalam Nabi Muhammad. Dia kata tak ada Islam, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam yang dibawa oleh anak buah aku. Tapi semua ucap malu pun nanti dengan Perli kan orang Quraisy. Itu bab lain. Bila akal dah terima, tapi ada faktor lain pula yang menolak. Syahwat perasaan ataupun ego, itu ada benda lain. Sebab itu akal itu paling penting ialah akal dia guna atas, dia yang kontrol semua. Nafsu di atas semua dia, syahwat di atas merusak. Au ahwalin qadimatin au hadisatin, ataupun keadaan-keadaan. Dia ada benda yang berupa keadaan. Jangan nak bahas masa belah time. Qadimatin au hadisatin. Qadim maksudnya kewujudan itu ada permulaan atau tidak, atau kewujudan itu baru, dulu tak ada, lepas itu ada. Dan bila dia dah bahas macam kita, aku terimalah Tuhan tu wujud. Terus tanya, Tuhan tu sebetulnya tu dia tak ada, tapi tiba-tiba dia ada ke Tuhan tu macam mana? Ke ada yang cipta Tuhan tu? Dia akan fikir sampai dapat satu tasdik yang benar, satu pembenaran yang solid, yang tak boleh dipertikaikan lagi secara akal baik, secara syarak baik. Secara adat tak campur tangan lah. Selalunya adat kita ada kaitan dengan bab Tuhan ni. Tapi dia membantu.
La yakhlu an hadhihi salasatil aqsam. Maka semua tu takkan lari daripada, takkan terkeluar daripada 3 bab. Sama ada benda tu wajib mesti ada, atau mustahil mesti tak ada, ataupun harus boleh ada boleh tak ada. Ai la budda lahu an yattasifa bi wahidin minha imma bil wujub aw al jawaz aw al istihala. Maka pasti akan menghukumi dengan salah satu daripada 3 hukum akal tersebut, iaitu sama ada benda itu wajib. Ingat, dia guna istilah wajib itu yang jadi agak masalah sikit. Sebab kita dah biasa wajib di hukum syarak, kan? Wajib, sunat, harus, makruh, haram, sah, batal dan sebagainya. Jadi perkataan wajib itu pun digunakan juga untuk hukum akal. Banyak orang confuse kat situ. Lepas tu lawan, cuma kalau dalam wajib dalam syarak, wajib lawan dia tak wajib ataupun haram. Tapi kalau dalam akal, wajib lawan dia mustahil. Wajib lawan dia mustahil, ataupun bahasa kita logik lah, logik. Mustahil tak logik, tak masuk akal. Bahasa Melayu senang, masuk akal, tak masuk akal. Mesti ataupun mustahil. Wajib tu maksudnya mesti. Tapi dia guna kata wajib juga tu yang agak confuse, takut orang ramai confuse. Bahasa Arab tu. Awil jawaz atau harus. Harus tu syarak juga ada guna harus. Awil istihala atau kemustahilan. InsyaAllah nanti kita kupas satu-satu, apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan silakan tu. Apa ni? Jadi wajib dengan fardu dia ada khilaf di kalangan jumhur dengan mazhab Hanafi. Jumhur ulama dan juga mazhab Hanafi. Jumhur mengatakan bahawa, jumhur maksudnya majoriti kebanyakan, sama. Wajib dengan fardu sama. Cuma dalam mazhab Syafi'i walaupun sama tapi ada bab berbeza. Contoh haji. Haji dia ada lain. Fardu haji, wajib haji lain sikit. Mazhab Hanafi dia membezakan, Imam Abu Hanifah dia membezakan antara fardu dengan wajib. Fardu ni sesuatu ketetapan yang dibuat oleh Allah Ta'ala dengan dalil yang qat'i, dalil yang pasti, dan siapa engkar kafir. Wajib ini satu ketetapan yang ditetapkan oleh syarak oleh Allah juga, tetapi apabila diingkari tak sampai kafir, dia jadi fasik, dosa. Itu beza dia. Ingkar, kafir. Contohnya sembahyang 5 waktu wajib dan fardu. Sampai ingkar kewajipan, tak buat lain, ingkar kewajipan, tak fardu, kafir. Ini sama macam jumhur juga. Tapi kalau qabliyah subuh wajib mazhab Hanafi. Tapi kalau dia ingkar, dia tak kafir, dia fasik. Dia fasik, berdosa. Itu Imam Abu Hanifah membezakan antara, dia bagi nama fardu bagi perkara yang sampai dengan dalil qat'i, ingkar kafir. Kalau wajib dia tak sampai dengan dalil qat'i, sampai dengan dalil dhanni, dan ingkar tak kafir. Tapi sebenarnya kita tengok dari segi makna sama saja. Walaupun jumhur mengatakan fardu dengan wajib itu sama, tetapi siapa ingkar kafir ke tak, sama je. Tengok juga dalil qat'i ke tidak. Kalau dalil qat'i dan benda itu mimma ulima minatin bil darurah, benda yang diketahui dalam agama secara pasti, semua orang tahu benda itu, ingkar kafir. Tapi sebelum nak kafirkan itu adalah prosedur dia lah. Tapi kalau perkara, ada perkara walaupun dia wajib tetapi ingkar tak sampai kafir, ini sama je, nanti jangan dia istilah berbeza. Boleh kita kata macam mazhab Syafi'i, dia akan gunakan benda yang dihukumi wajib oleh mazhab Hanafi, dia akan hukumi dengan sunat muakkad. Sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Tapi beza dia, mazhab Hanafi tinggalkan wajib, tinggalkan subuh, berdosa. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak berdosa, tapi dicela. Dia tak berdosa tapi dicela. Tinggalkan sunat muakkad, dicela. Ini perbezaan antara mazhab.
Jadi agak berat sikit lah dari satu sudut. Mazhab Hanafi sikit berat sikit. Kau boleh subuh wajib, kau boleh zuhur, ba'da maghrib, ba'da isyak, witir wajib. Kita Syafi'i sunat makan. Waktu mazhab Hanafi bila dia sembahyang subuh, imam dah kamar, dia sembahyang dulu sunat. Dia tak akan sembahyang subuh dulu. Dia sembahyang 7 rakaat wajib. Dah habis, baru dia sembahyang siang jemaah. Kita sunat makan je. Tak apa lah. Kalau sengaja tak ada alasan dicela oleh syarak, sebab tuntutan dia kuat tapi tak sampai wajib. Baik, wallahu a'lam. Cuba setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, tentang kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf semua muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah nulis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.